kerajaan persekutuan pada hari ini tidak betul-betul bawa semangat federalisme tu ataupun bawa betapa sebut semangat jugalah maksud prinsip ataupun disiplin. Prinsip ataupun disiplin federalisme tu menyebabkan hak depa tak buat, hak kita depa kacau. Okay, bersama lagi kita di podcast PAS Kedah dalam segmen Open Mic Pemuda. Open Mic Pemuda PAS. Siap lagi. Muda Kedah. Pemuda PAS Kedah. Open Mic, okey. Tadi kita dah sentuh untuk The Greater Kedah daripada segi ekonomi. Kita dah tengok by section lah. Tapi hala tuju kita nak sentuh juga. Hala tuju Finanzo. Ya. Okey, tentang hala tuju TGK ni lah. Baru ni bila habis program tu ada sidang media MB tu. MB tersebut tentang NOC, Notice of Change, perubahan fasa 5 KHTP yang masih tak diluluskan lepas tahun, menyebabkan berlakunya terganggu pelaburan di sana dan sebagainya. Kemudian di isu semua berlaku, isu federalisme, isu kelulusan kajian ANSP oleh KSP pun masih lagi tak diumumkan, walaupun dikatakan patut umum tahun lepas, tak umum lagi sampai hari ni. Tapi dalam bajet ada peruntukan untuk pembesaran PIA, Penang International Airport. Mungkin sebelum kita lebih mendalam, kita contoh sikit federalisme tu pada penonton. Maksud dia mungkin penguasaan apa tu? Anda salah nak tengok aku ni lah. Aku cerita pada aku. Sebelum kita pergi mendalam, mungkin kita cerita federalisme tu macam mana kan? Dia pandai nak petang balik jalan. Kita dalam skema. Kita bahasa mudah lah, ambil bahasa mudah orang-orang Kedah ni. Sebut bila federalisme ni, federal tu persekutuan lah no? Smart federalisme tu sebut sebagai semangat ataupun sistem daripada persekutuan lah. Yang mana kalau mudah nak fahamnya ialah kita di negeri, kita ada petak kita kan, kita ada petak kita dan kita di pekat pusat, di pekerja pusat dia pada petak dia ada petak-petak negeri ni yang mau tak mau kena masuk petak pusat dulu. Jadi masalah sekarang ni bila timbul isu-isu yang mungkin yang dikongsikan oleh Hafiz tadi ni, kita nak bawa petak kita, petak pusat tu kita tak boleh nak potong atau tak boleh nak usik. Dan satu lagi bila sebut ni saya bagi bahasa mudah tu, saya bagi contoh tu ialah contoh lagi ialah apa yang berlaku pada hari ni. Bila kerajaan persekutuan pada hari ni tidak betul-betul bawa semangat federalisme tu ataupun bawa betapa sebut semangat jugalah maksud prinsip ataupun disiplin. Prinsip ataupun disiplin federalisme tu menyebabkan hak depa tak buat, hak kita depa kacau. Contoh ada sebagai contoh yang mungkin akan dikupas lepas ni. Ada yang sepatutnya depa buat, ada sepatutnya kita buat. Di bahagian kita selesai tapi sangkut dekat peringkat depa. Kalau kita sebut, kita kupas tentang NOC apa yang sebutkan oleh MB tadi pun, MB pada hari itu pun adalah yang dah telah panjang dikupas. Jadi tu boleh tengok sendirilah dekat TikTok MB je tu. Kita kupas nanti panjang masa takut silap pula. Tapi yang kita nak kata bahawa masih ada sifat dendam politik tu, walaupun tak banyak, sikit pun cukup dah untuk merosakkan sistem. Dan mana bukan seorang Perdana Menteri sajalah yang bertanggungjawab. Semua kementeri-menteri yang berkaitan bertanggungjawab untuk memastikan semangat, disiplin dan juga prinsip federalisme ni dapat berjalan dengan baik. Kita tak maulah disebabkan dendam politik 5 tahun sekali tu memangsakan rakyat. Kita sebut tentang 4 buah negeri, yang masalahnya ialah rakyat di negeri-negeri ni lah. Sedangkan kita hasrat wawasan yang Kedah nak bawa. Contohlah bila kita sebut tentang Kedah Aerotropolis, yang mana kita punya hasrat ialah nak menyediakan sebuah lapangan terbang kargo bagi memenuhi tuntutan dan keperluan pasaran pada masa tu kan. Untuk urusan ekspor, import dan ekspor dan sebagainya. Sebab atas beberapa faktor penilaian yang kita lihat bahawa di Penang tu dah tak mampu nak tampung. Atau kalau dibuat pembesaran Pulau Pinang tu pun keadaan traffic jam situ tu dah tak mampu untuk orang masuk dah. Dia bukan takat nak pembesar airport tu saja, banyak lagi lah sistem yang berkaitan yang kena terlibat. Sebab itulah jugalah Kedah bawa satu idea baru. Walhal sebenarnya pun bukanlah sebuah idea yang main pada MB kita pun dah. Atas dasar dan prinsip kita tidak sekadar benda-benda baik untuk negeri dan kerajaan, kita bawa sampai hari ini dan kita fight benda tu supaya berjalan. Malangnya tidak disambut baik oleh peringkat persekutuan.
Itu yang jadilah kali tak dapat nak dijalankan. Walaupun macam pun kita percaya satu hari nanti insya-Allah benda tu akan berjaya juga. Sebab apa? Ya ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan ni pun telah bertitah lah 2-3 kali titah menyebut tentang kepentingan dan juga hasrat supaya diteruskanlah projek-projek yang ni dan juga tidak mengedepikan Kedah dalam pembangunan negara. Kita tengoklah sejauh mana kerajaan pusat dapat bawa lah benda tu. Maksudnya petak dia tu petak negeri, tapi ada step-step dia tu sampainya ada yang akan melibatkan pusat. Dia contoh tapi lah, disekat. contohkan kita tanah bawah bidang kuasa negeri. Kan dari segi kuasa PBT pun di bawah bidang kuasa negeri. Ada bahagian contoh dari segi kelulusan dan sebagainya ada yang di bawah bahagian pusat dan sebagainya. Benda-benda itulah kalau kita selesai bahagian kita pun dia peringkat dia pun tak selesai bahagian dia pun tetap tak boleh buat. Jadi Eman, kita kena faham cedera di semua tu persekutuan lah. Yang mana persekutuan tu dianggotai oleh beberapa negeri yang govern semua tu adalah perlembagaan persekutuan. Kan dalam perlembagaan persekutuan dalam jadual ke-9 dia ada 3 senarai. Senarai pertama senarai persekutuan, senarai 2 senarai negeri, senarai 3 senarai bersama. Yang ni kena faham. Sebab tu kalau bila kita bincang soal negeri dan juga pusat, benda ni kita kena faham bahawa federalisme ni dianggotai, dibina Malaysia tu Dibina bersama oleh negeri-negeri dia. Yang mana Malaysia tu kaya hasil pada cukai. Cukai ni dipungut dia lah negeri. Macam rakyat Kedah ada berapa jumlah yang telah dipungut cukai dia, cukai pendapatan, bukan kembali kepada kerajaan negeri. Cukai itu dia pergi ke pusat, dia bawa LHDN yang kutip. Lepas tu negeri hanya beri cukai pintu, cukai tanah, cukai perniagaan sikit-sikit lah PBT tu. Banyak hasil ya daripada negeri dibawa ke pusat. Dan pusat kena bayar pula. Ini ada per kapita dia. Berapa jumlah yang dibayar, berapa persen yang perlu dibayar kepada negeri. Dia ada kiraan dia. Dia bukan boleh hari ni saya nak umum, hari ni esok saya nak dapat dia. Tak boleh. Dia dah macam tu. Sebab tu macam dengan isu Terengganu baru dia ditutup oleh MB juga. Terengganu isu petrol, royalty. Royalty ni bukan satu benda yang bangkit jaga esok pagi saya nak bagi 20%. Dah benda ni digovern oleh undang-undang. Batu undang-undang yang ikat federalisme tu. Kan, jadi federalisme ni dibina oleh negeri-negeri. Sebab itu isu royalty bukan hanya Terengganu, Kelantan, negeri-negeri yang sains Sabah Sarawak. Bahkan juga Perlis pun sains. Ada satu guru aja di selalu sebut Perlis ada minyak gamat, Kedah minyak gamat dia pun sains juga. Kedah minyak petrol pun sains juga kan, ada minyak gamat pun sains lah. Sebab nak bina satu undang-undang yang khusus. Begitu macam dengan kita tuntut soal opportunity cost yang Kedah berkorban. Jadi Kedah berkorban banyak ni. Berapa banyak daripada keluasan negeri Kedah ni yang dikorbankan untuk buat padi. Yang mana padi itu Kedah lebih kurang 40% daripada keseluruhan beras tempatan walaupun hilang main daripada Kedah. Tapi berimport hilang tak tahulah. Ataupun tiba-tiba beras tempatan bertukar menjadi beras import. Yang ni kita nak tanya mamak kita lah. Jadi mamak jawab lah isu tu kan. Ini kena faham. Jadi pengorbanan Kedah, rakyat Kedah dan juga kerajaan negeri perlu dibayar satu kos. Kos ni yang kita tuntut, kos ni yang Amat Berhormat Menteri Besar tu tuntut. Begitu juga isu ayam. Isu ayam Pulau Pinang. Duk guna ambil ayam daripada Ulu Muda. Ayam tu ditandah di mana? Dia kena faham proses ayam. Kadang-kadang dia kata dia mail lalu ke sini. Ya, dia mail lalu ke sini. Ayam tu mail dari mana? Dia bukan tengah dia ambil mail kat sini. Dia ada tempat takungan dia. Berkumpul di mana tu? Punca ayam Ni pada hujan dia tandah, dia turun masuk tanah. Dia masuk tanah. Sebab tu ayam bila kita korek lubang, dia jadi ayam perigi mata ayam. Kan? Dia turun masuk sungai. Kena ada satu kawasan tanahan ayam, iaitu di Ulu Muda ni.
yang keluasannya berapa hektar ya. Kita korbankan, tak boleh buat apa. Bahkan yang lebih teruk lagi, Pulau Pinang sampai hantar drone duk pergi tengok kita buat apa. Ini adalah melanggar kedaulatan negeri kita. Pengorbanan yang kita buat itu, air tu boleh mengalir sampai ke kawasan Kuala Muda tu yang lalu kot Penang. Jadi dia ambil air di situ sudut. Lepas tu yang Mak Muhammad Menteri Besar kita melawak, kita buat apa nama ni? Buat belah takbir kat situ. Kacau dia. Tapi taklah sampai ke tahap tu. Sebab tu yang Menteri Besar kita berjiwa besar, itu di mana Sungai Bakak dan Usaha Layak dia tawarkan nanti siap di pangan apa nama tu? Untap. Kan lubuk untak boleh tarik kan? Jiwa besar dah lah, dia melawak je. Apa dah maksud dia nak buat belat. Tapi kalau hampa tak biar, orang dia lagi buat semua. Maksudnya perlu pertimbangan lah. Perlu pertimbangan. Ini satu benda yang rakyat kena tahu. Sadar bahaya nilai air tu kepada Beli kepada lembaga sumber air Kedah. Sadar apa beli? Yang Penang tu dia ambil. Bahasa Kedah sebut cemeh lah. Dia ambil free. Macam mana Hafiz? Itu yang kita tuntut. Sebab itu kita tuntut bukan benda yang tidak ada asas. Ini ada asas dia. Itu pertimbangan. Lepas tu kalau kita nak bincang banyak lagi lah isu pajakan yang dibayar sebelum ni 10 juta 10 ribu kan. Bagaimana hari ini dasar yang ada perlu jelas. Lepas tu kita tuntut berapa nilaian, berapa besar, kena ukur benda tu bukan boleh macam saya sebut PMA ni tadi ni. Kalau itu T15 kalau T15 tak boleh, saya kita buat T10 macam tu tak boleh. Dia mesti kena ada garis panduan dia kan. Lepas tu benda-benda ni kita lihat bahawa semangat federalisme yang ada pada hari ini tidak betul-betul difahami, bukan dihayati. Faham pun tak faham pun tak hayati lagu mana. Walaupun dia PMA kita singa apa nama ni buh gelaran macam-macam, tapi tak faham semangat federalisme. Dia sejauh mana punya friction kalau dekat sekarang ni, negara sekarang ni, friction terhadap kita nak laksanakan agenda besar ni. Ya. Dia sangkut-sangkut sini. Ya. Sejauh mana kita nak elak daripada ini yang kita kena usahakan. Kau malam pun kita usahakan cara lembut. Sebab tu beberapa kali Menteri Besar kita cuba untuk menghadap Yang Mak Berhormat dan Menteri, dan beberapa kali nak jumpa untuk bincang. Soal dia sekarang ni, adakah ketidakpatuhan daripada peringkat negeri yang menyebabkan federal tak mau bagi? betul ya. Kita telah lengkap semua yang macam KSP. Kita telah lengkapkan apa keperluan dan yang perlu disediakan untuk siapkan sebuah airport. Kita dah waktu dulu kita jumpa Menteri Wee Ka Siong, waktu tu Menteri apa nama ni, Pangkutan. Kita telah siapkan semua benda tu, dah siapkan. Cuma apa dia? Political will tak ada. Pusat tu tak mau buat. Pasal apa pusat tak mau buat? Sagi buat maju, yang maju ini yang tak faham. Negeri SG4 yang dapat. Ya, bukan itu sahaja, bahkan dianggap kejayaan tak boleh langsung ditempa oleh parti lawan dia. Sebab akhirnya yang dapat manfaat bukan kita, semua rakyat. Kita ada macam tu lah Dia contoh dia macam yang kita nak sebut bukanlah sadis, boleh nak kata betapa Kedah ni dihimpit dengan apa pengorbanan yang terpaksa kita korbankan dari sudut tanah. Kita sebut tanah bendang. Bila sebut tanah bendang, dia memerlukan sistem pengairan. Dia sebut tentang sistem pengairan tadi, dia berhubung baik dengan sistem saliran tadi ni. Kenapa sumber air tadi tu, dari umpangan sebagainya. Jadi dua dah kawasan yang tak dapat kita nak majukan atas faktor tu. Kita nak buat kemajuan di hulu tak boleh, sebab kata kita nak jaga sumber air. Termasuk juga pembekalan bukan takat air di Kedah, di Penang, termasuk jugalah pembekalan sumber air untuk semua pertanian, industri pertanian. Nah, bendang tak boleh usik. Dalam masa yang sama kita nak mencadangkan supaya dibangunkan Kedah Aerotropolis pun disekat. Dalam pelbagai macam-macam lah helah dan hujah kan. Dalam masa yang sama bila kita buat kelak barang-barang kita eksport keluar melalui Penang, dia masuk dalam nilai KDNK Penang, dia tak masuk dalam hasil Kedah. Betul. Sebab tu bila kita tengok KDNK Kedah tu sangat rendah, walhal kita banyak industri teknologi tinggi
di Kulim buat pula macam-macam produk, tapi semua terpaksa dia import melalui, dia ekspor melalui Penang. Dia pakai tak ada lah. Lepas tu orang nak tengok ekspor apa di Kedah banyak, dia berkata Kedah ekspor Apple banyak. Mana Apple rupanya ada ekspor kot jalan darat lah melalui pintu hitam. Orang nampak itu saja. Tapi itulah kita nak kata, bukanlah kita nak kata sadis untuk rakyat Kedah, tapi itulah malangnya rakyat Kedah ni bila kerajaan pusat tidak memahami dan juga bawa semangat federalisme tu dengan baik. Kalau saya sokong apa semua tu sebab kalau tengok keseluruhan TGK ni kan, dia ada projek-projek high impact yang kita cadangkan lah, boleh-boleh mega macam KSP Kedah Metropolis, SLAM ongoing sekarang ni. Isu-isu lain lah, projek berkat ada 8 SBZ, KSTP semua dah. Dan yang lebih menarik lagi ialah dalam Delta Kedah ni dia ada buka sektor baru, marine economy yang kita bawa. Salang Deep Seaport, pelabuhan baru. Kemudian Padi Estate yang disebutkan oleh Tuan M juga mana pagi tu. Padi Estate, REE. Sebenarnya destinasi baru yang sebenarnya petok tu kadang-kadang melangkau pusat. Betul. Kita risau dengan federalisme ni, esok akan menyebabkan sangkut road bump. Kan? Kita naik kereta, kalau ada road bump tu kita hanggil lagi. Kalau start 10 minit road bump letih kereta tu. Jahanam kereta tu. Tak ada tinggi friction. Jadi sebab tu kita ada plan yang khusus, keseriusan kita, kesungguhan kita nak buat tu. Gamak-gamak kalau mereka tak mau pergi juga, sekali lagi pilihan raya kita tukar mereka. Nampak tu ya? Betul kena lihat rancangan kita ni jelas. Banyak bidang-bidang baru yang kita nak terokai, yang kita nak buat dengan kesungguhan yang kita ada. Dan sebab itu The Greater Kedah pentingkan juga tenaga-tenaga pakar dalam negeri. Kita siapkan modal insan Cordoba Kedah untuk nak mengisi keperluan semasa kepakaran yang kena ada dalam negeri Kedah. Kesungguhan yang kita buat itu akhirnya akan tersangkut di mana? Di pusat, sebab dia tak faham konsep federalisme tu. Pokoknya kita nak buat satu benda yang merosakkan rakyat, ni benda yang sungguh. Sebab tu gambar-gambar tak ada tuan-tuan, PRU kali lagi kita tukar pusat tu, InsyaAllah. Itu kita punya kesimpulan dah. Ya, saya sebut sebagai tahap berkorban tadi aku. Tanah kita korban ni sampai hari ni nak buat rumah pun MB kata apa dia, tanah tak ada lah. Nak buat rumah naik ke atas lah. Kita boleh buat taman ke bawah. Orang Kedah ni biasa taman ke bawah, rumah ni dia ke bawah. Punyalah kita korban tanah nak buat sampai hari ni tak boleh pembangunan di kawasan tadi dah tak boleh lah. Sebab nak jaga cara yang dua ada ni pun berah tempatan tak cukup. Mau jadi berah grade A punya. Kan, kalau kita buat program projek di situ, kita boleh buat perubahan tanah kita ada tapi kita korbankan. Belah kali lepas ni rumah hampa semua bukan naik kota. Tu harapan lah Ustaz Madah. Harapan kita korban apa kita rancang betul, kita jelas. Dan ni konsep dia jelas. Sebab tu saya berikan satu cabaran kepada kita semua. Jelaskan kepada rakyat apa itu Greater Kedah. Benda ni yang kita nak jayakan. Sebab tu sampai kita faham, rakyat faham The Greater Kedah. Cakaplah The Greater Kedah, isu Cordoba Kedah, isu pembangunan apa dia, sektor-sektor baru yang kita nak buat dalam ni. InsyaAllah 2050 kita akan melihat kejayaan. Perancangan kita tetap kot mana pun tuan-tuan. Allah Ta'ala tentu bakal doa lah yang diwajib dalam tengah malam tu, doa lah untuk mencapai The Greater Kedah. Wallahualam. Pak Ku, sikit harapan. Pinjam banyak Ustaz Madah tadi lah. Harapan kami sama lah. Kita sama cuba dari sudut kita sebagai penggerak lah. Kita kena letak diri kita tu sebagai penggerak untuk menjayakan aspirasi TGK lah, The Greater Kedah. Selari dengan jugalah beberapa lagi lah segmen-segmen lain yang kita bawa dalam The Greater Kedah ni, supaya benda tu dia bukan pergi ke atas saja, turun ke bawah dan membumi. Biar semua orang faham dan bawa hasrat dan bawa jiwa dan semangat tu. Sampai ke tahap ni khutbah Jumaat pun kena Greater Kedah. Betul. Dan sebab tu kita mau supaya semua segmen memahami. Dan kalau dia bawa perlu masuk dalam khutbah tu untuk menjiwai semangat tu, kita kena bawa. Dan jugalah kita mengharapkan jugalah, walaupun nampak harapan tu tak tahulah setipis mana, kita mengharapkan jugalah dalam sisa masa yang ada ni kerajaan persekutuan serius dan menyuruhlah manfaat dan juga kepentingan rakyat di Kedah ni yang mau tak mau dia pun kena bagi. Jangan letak terlalu tebal jiwa politik tu sampai tahap rakyat mangsa dan juga kita tak boleh nak gerak ke mana-mana. Soal politik ni kalau kita tengok
kalau nak kira dendam politik pakai tak jadi buat aja apa. Dan law ni pun mula rasa. Mula rasa. Jadi kita mengharapkanlah di kedua-dua belah pihak lah, di peringkat atas sejauh kerajaan persekutuan timbang dan juga nilai balik apa yang sepatutnya dibawa di Kedah. Kita sama-sama buat di peringkat kerajaan di Kedah pun kita mengharapkan dan kata apa, penglibatan yang menyeluruh daripada semua aspek, semua pihak, supaya dapat membawa Greater Kedah ni bukan hanya berliga di sektor kerajaan ataupun agensi ataupun pegawai-pegawai semata-mata. Kita nak bawa terus kepada rakyat dan masyarakat, insyaAllah lah. Kita sebagai anak muda ni, kita kena ajak kawan-kawan kita lah sembang di kedai kopi, main game pun sembang tajuk Greater Kedah, jangan lupa. Main futsal ke, main bola ke, tajuk Greater Kedah jangan lupa. Dia akan melahirkan pakar-pakar game sekali. Ya, insyaAllah sekarang. InsyaAllah. Habis ada apa lagi? Alhamdulillah. Ada apa? Jadi tuan-tuan dan puan, jadi Kedah, Greater Kedah maksudnya dalam tu kena lebih kreatif dengan rintangan-rintangan yang ada, friction yang tinggi ni. Dan juga ni kita berada di penghujung lah. Maka stay tune dengan podcast PAS Kedah. Dan kita punya segmen Open Mic Pemuda PAS Kedah. Stay tune. Sekali lagi, like, komen dan share. Tekan bell notification. Bukan tu saja, subscribe bagi yang tak subscribe lagi. Kita tengok data banyak yang tengok daripada luar belum lagi subscribe. Jadi boleh subscribe, insyaAllah tuan-tuan dan puan. Bertemu di lain hari, di lain masa, di tajuk yang lebih, yang makin panas, interesting. Bukan lebih lah, orang kata makin interesting. Yang ni kita akan bertemu sekali lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.